علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dari muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat bersama-sama bertemu kembali untuk menyambung tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat 113. Ayat 13 ya. Muka surat 18. Jadi kita dah tinggal beberapa muka je nak habis satu juzuk lah. Jadi kita tengok ayat yang ke 113 yang saya tulis je. Saya tulis sekejap Kalau alhamdulillah satin. Okay, kita baca ayat ni sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Kita tinggal yaumal qiyamah.
Bima ya baik, jadi ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan satu pengajaran tentang umat terdahulu daripada kalangan Bani Israel. Ini satu bentuk celaan kepada mereka. Ini satu sikap yang mana sikap ini juga berlaku pada setiap umat. Apa yang disebut dalam ayat ni adalah untuk umat seterusnya, umat hari ini belajar sesuatu agar tak ulang perkara yang sama. Itu tujuan Allah nyatakan dalam ayat ni. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala wa qalat. Iman wa dan wa qalat. Saya kena baris lain. Dan qalat sebab qalati ni sebenarnya qalat asalnya. Jadi kenapa dia kena dibaca bawah ni? Ya asal dia qalat. Tapi di sekarang kita baca wa qalati. Asal tulisan ni ta tu baris sukun je. Kerana untuk mudahkan orang macam kita ni baca. Cara dia bila jumpanya sukun ni, lepas tu ada hamzah wasal, jadi kena bunyi nak bagi hidup kan, kena bariskan dengan baris bawah. Cara baca dia waqalatil yahud. Sebab kita nak sambung ni macam mana? Waqalat al yahud. Tak jadilah. Jadi macam mana nak buat? Baris sukun tu nanti dia kena nak sambung tu. Waqalat tu ke ta ke ti. Dari situ macam mana orang nak tahu nak pakai. Ada yang nanti waqalatul ke salah, waqalata ke salah. Jadi waqalatil. Satu jadi ulama bahasa ni dalam sam ni memang ditulis baris bawah untuk mudahkan kita baca. Jadi waqalatil yahudu. Dan qalat apa? Telah berkata oleh dia. Siapa dia ni? Oleh siapa? Ia ni rujuk pada al-Yahud. Jadi kita kata oleh al-Yahud ni jamak. Orang-orang Yahudi. Oleh orang-orang Yahudi. Kita bincang tentang makna Yahud ni pada minggu yang lalu. Perkataan Yahud ni dua pandangan lah. Satu dari sudut bahasa, satu dari sudut nasab ataupun orang, tokoh. Satu dari sudut bahasa, makna dia, satu dari sudut tokoh. Siapa tokoh dia? Jadi perkataan Yahud ini sudut, ini bahasa. Ini dari sudut tokoh ataupun orang lah, siapa kan? Jadi asal ada yang kata daripada sini nama dia asal Yahuza. Siapa ni? Salah seorang daripada anak Nabi Yaqub. Salah seorang nama dia. Jadi daripada sini wujud nama Yahud. Satu lagi. Perkataan dari perkataan asal dari perkataan apa? Hada ni makna dia apa? Dia bukan makna petunjuk, kan? Orang keliru. Hada ni maknanya roja'a, kembali. Hada jadi yahdu. Dan jadi huda. Okey. Kalau petunjuk asal daripada mana? Ada macam ni. Nampak?
Dal dia ni tengah-tengah. Yang ni dal dia akhir. Dia ada berapa huruf? 1, 2. Ni ada berapa huruf? 1, 2. Perkataan hadar ni alif ni last dia ke buat alif. Kalau perkataan Yahudi ni alif dia kat tengah. Ini maknanya apa? Kembar. Yang ni maknanya apa? Petunjuk. Okey. Jadi dari sinilah perkataan sini Yahudi apa sini? Maksudnya apa ni? Kembali. Iaitu golongan ni adalah golongan yang disebut agama. Jadi agama apa? Mereka dakwa agama kami agama yang kembali kepada kebenaran. Rujuk. Sebagaimana dalam surah berapa? Saya bagi lepas. Ulang sikit. Surah berapa? 7 ayat 156. Cuba tengok surah 7 156. Jadi perkataan situlah menjadi klaim kepada mereka ni, kami ni Yahudi, orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Namun hanya tinggal istilah sahaja, kerana mereka tak kembali pun. Dalam surah 7 ayat 156. Jadi mereka ni golongan yang kerap kali buat satu kesalahan, kemudian bila ditegur dengan ni, akhirnya kembalilah. Betulkan balik. Lepas tu buat lagi, kembalilah. Yang surah 7 156 tu Allah menggambarkan kata-kata mereka ni. Tu. Muka surat 170. Baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. Satu apa? 5, 6 Jadi mereka kata apa? Oh, dah habis ni. Sampai situ cukup Part tu saya nak ambil perkataan. Mana perkataan dia? Hudna. Hudna. Apa makna hudna kat situ? Kembali ataupun bertaubat. Kami kembali. Tak tabah tu maknanya roja'ah. Taubat tu maknanya kembalilah. Kami kembali kepada engkau. Jadi ni daripada sini lah ada pendapat inilah Yahudi tu istilah daripada sini lah nama dia diambil menjadi apa? Yahudi ni nama bagi apa? Nama bagi apa? Agama. Yahudi nama bagi satu pagangan agama. Yahudi ni satu pagangan agama. Yang berpegang agama Yahudi ni dari segi bangsa dia, bangsa apa? Bani Israel ni bangsa. Ini bangsa. Lagi satu. Gerakan pemikiran. Itu nama dia apa? Ni Zionis ni. Ni gerakan pemikiran. Yang ni dia ekstrim lah jadinya. Beza tiga tu. Jadi nak pukul jangan pukal semua sekali. Kadang-kadang. Tapi mereka pandai, mereka gunakan nama yang mana? Dia guna nama ni. Mewakili semua. Pandai tak? Pandai dia. Jadi akhirnya dicelalah nama ni. Sekarang nama ni nama yang mulia ni. Siapa nama ni? Israel nama siapa? Nama Nabi Yaqub. Dia ajar benda yang baik. Dia ajak mentauhidkan Allah. Tapi tengok dia gunakan nama. Jadi ingatlah. Kita jelas yang mana satu yang kita nak tentang dan mana satu yang kita nak sedarkan. Baik. Ini memang kena tentang. Yang ni mungkin boleh disedarkan lagi lah. Dakwah kan. Sebab betapa ramai orang Yahudi masuk. Dapatkan bela pula lagi kan orang Palestin. Ada. Di sini dia akhirnya masuk Islam. Ada.
Jadi jangan kita kena adil. Okey. Ini telah berkata oleh orang-orang Yahudi. Tengok apa dia kata. Laisat. Jadi sekarang ni saya tengok sama juga laisati ya, dari bawah. Asal dia laisat. Dia jamak. Jadi dia jadi muannas. Dia menggunakan ta ni. Laisat. Laisat maknanya apa? Bukanlah ataupun tiadalah. Tiadalah kita kata, ataupun bukanlah. Jadi ini umum lah. Ini maksudnya luas lah. An-Nasara Nasrani ini iaitu orang-orang Nasrani. Okey, sekarang Nasrani pula kat mana? Jadi perkataan Yahudi kita dah tahu dah. Dari segi tokoh dengan ni nama orang lah kita kata. Nama apa? Nama tokoh ataupun nama orang. Jadilah agama dia ni. Ataupun dari segi bahasa nama dia. Sama juga Nasrani. Nasara. Kalau satu Nasrani ya. Jadi Nasrani sama juga dari segi bahasa dia dan dari segi nama tempat. Nama tempat yang ada dekat mana? Nama tempat yang ada dekat sekitar Syam tu lah. Nasirah nama tempat tu. Nasirah. Sekarang nama ni tak silap saya dah tu lagi nama macam Europe sikit kot nama apa. Rasanya Nazaret tu lah. Kan? Nama tempat kan? Ada nama tempat yang ni kan? Tempat Nabi Isa adalah di situ. Okey, ini nama tempat muncul golongan ni. Peristiwa apa? Bahasa dari segi bahasa dia daripada perkara apa? Nasara yang suruh nusrah. Perkataan apa? Nusrah ni pertolongan. Jadi perkataan ni. Kenapa mereka surah 61 ayat 14 tu? Surah 61 ayat 14. Jadi dua-dua ada dalil ya. Ini tadi surah 7 ayat 156. Ini asal dia 61 ayat 14. Okey. Cuba tengok surah 61 ayat 14. Surah As-Saff. Last sekali ya. Ulang balik dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba muka surat 552. Okey, cuba jumpa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله
آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu ansar Allah. Ini satu suruhan Allah. Kita kena jadi golongan ni. Tiru jejak siapa? Golongan ni lah. Yang satu masa dulu baiklah. Dia nak tolong siapa? Tolong Nabi dia. Nak tolong agama Allah. Jadilah kamu ansar Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana telah berkata Isa putra Maryam kepada siapa? Sahabat dia, rakan-rakan yang sama dengan dia, lil hawariyin, dengan pertanyaan, man ansari ilallah, siapakah yang nak berjihad menolong jalan Allah ni? Qala al-hawariyun, jawab mereka, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah, ansarullah. Lalu daripada perkara tersebutlah terpecahlah lagi ya. Fa'amanat ta'ifatu min bani Israil, lalu berimanlah sebahagian segolongan daripada kelompok Bani Israel, dan ingkarlah sebahagian yang lain. Lalu kami teguhkan orang-orang yang beriman itu untuk menang mengatasi musuh mereka, lalu menjadilah mereka orang-orang yang zahiri, yang menang, mengalahkan golongan yang batil. Baik, ini dua nama. Jadi kat sini maknanya apa? Asal daripada dua nama ni baik ke tak baik? Baik tak? Mulia tak? Mulia. Begitulah keadaan agama asalnya. Jadi kita juga nama Islam tu mulia tak? Jadi sekarang ni asal ni nama ni mulia lah, apa yang mereka bawa ni. Baik. Tapi sekarang ni jadi hina ke mulia lagi? Siapa yang cemarkan kemuliaan pada nama yang mulia tu? Siapa? Kita sendiri, penganutnya sendiri. Jadi Islam bila dia dipandang buruk, sebenarnya siapa yang buat? Musuh ke orang tu sendiri? Ya ke ni? Betul ke? Jujur ke cakap ni? Sekali lagi saya tanya lah. Kita ni agama kita nanti dipandang buruk, sebenarnya kerja siapa? Kita sendiri ke sebenarnya musuh tu? Musuh? Ya ke? Siapa? Kita terima hakikat sebenarnya kita punya pasal dulu. Kita punya lah. Dan tengah-tengah musuh memanglah condemn je. Jadi kamu sendiri yang apa? Mencemarkan. Sebenarnya punca itu dia. Sebenarnya punca itulah. Jadi dalam ni kita belajar tengok. Yang asal istilah kita faham daripada ini kira sirah lah kan. Seringkas. Oh rupanya bukanlah benda yang hina. Bagus benda ni, baik. Tapi akhirnya apa? Menjadi hina. Bila kita hina. Kedua-dua ni dia hina bila? Agama ni. Apa jawapan dia? Al-Quran ni suruh kita apa? Jaga dua benda je. Apa dia? Hablum minallah wa hablum, jaga hubungan dengan Tuhan dan manusia. Bila mereka tak buat, tak jaga hubungan dengan Tuhan ni, ditinggalkan kitab dia, diabaikan segala arahan Tuhan, bahkan dia aniaya zalimi orang lain manusia pula, apa jadi? Hina. Kata Allah sebut dalam surah 3. Ini punca kehinaan kepada satu yang mulia ni jadi hina. Allah yang biarkan dia, Allah yang azab demikian. Sebab dalam surah 3 ayat 112. Kita buka 3 112. Surah apa? Ali Imran ayat
112. Nampak ke hijau? Nampak? Dalil saya tulis warna hijau. Nampak? Kurang? Orang belakang tak nampak kan? Biru lah, biru lah. Okay, bila cerita Yahudi ingat ni. Satu nama dia. Ni 61 ayat 14. Kedua-dua ni akhirnya dah rosak kan. Jadi hina. Kenapa? Punca dia surah. Dua-dua ni dihina. Punca dia surah 312. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ia telah ditimpakan ke atas mereka ini. Siapa? Golongan yang terdahulu Bani Israel ni. Dua-dua ni lah. Kehinaan. Aina suqifu, mana saja mereka berada, kat mana saja mereka ada, illa, kecuali bila mereka akan dimuliakan, dapat mulia balik, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kalau kembali jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Wa ba'u bi ghadabin minallah, namun mereka ni kembali untuk apa? Dapat kemukaan Allah. Lalu telah ditimpakan ke atas mereka kemiskinan, kehinaan. Itu disebabkan apa? Dzalika bi annahum, demikian itu kerana disebabkan mereka ini yakfuruna bi ayatillah. Apa dia? Ingkar dengan apa berlaku pada mereka. Kat mana ayat-ayat Allah yang ada dengan mereka? Yahudi ada kitab apa? Nasrani? Apa berlaku kat kitab dia? Lagi? Ubah. Macam mana boleh ubah? Macam mana boleh ubah? Kita kalau ubah, apa punca satu tu boleh tukar? Berapa pengkhianatan lah. Kan? Satu lagi. Tak ada pula orang yang nak mempertahankan pula apa yang diubah tu. Kan? Lagi satu, 3 je. Satu ada pengkhianat. Satu tak ada yang nak mempertahankan. Satu lagi. Tiga-tiga ni kejahilan. Orang yang jahil pula tak tahu apa benda tu ubah pun, dia mengikut je. Dia tak tahu apa benda tu ubah ke apa ke, dia tak tahu. Hanya ni 3 golongan ni. Satu yang khianat, sembunyikan, ubah. Satu lagi yang tak buat apa-apa pun, buat dono je. Kan? Dia tak ubah pun, tapi dia tak buat apa pun. Yang ketiga, memang tak tahu apa-apa langsung. 3 benda ni je. Boleh tak agama kita jadi macam ni? Boleh. Setelah akhirnya Allah kata mereka ni dengan kitab Allah, mereka ni jadi apa? Surah 278.
Surah 2 ayat 78. Baqarah. Kita tengok situ. Muka surat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Siapa ni? Dan ada dari kalangan mereka ni, mereka siapa? Yahudi Nasrani. Masuk ayat tu secara khususnya makna dekat situ. Tapi untuk ambil ibrah umum kat ayat tu, jangan khususkanlah. Okey. Jadi mereka ni akhirnya ada golongan mereka yang ummiyun. Habis dah. Ummi ni maknanya apa dia ummi ni? La ya'lamun kitab. Tak tahu lagi dah apa isi kandungan kitab dia sendiri. Dia tak tahu lah. Sama ada tak tahu apa pertama, sampaikan dia pun hari ni Hebrew yang asli ada lagi tak? Boleh baca tak? Dia tak reti nak baca pun. Dia pun tak tahu bahasa tu dah lenyap. Bahasa yang dah pupus dah pun. Kan? Sama ada tak tahu, sampai baca pun tak tahu. Satu. Yang kedua, kalau baca pun bunyi saja. Tapi apa? Apa yang dia cakap pun dia dah tak tahu. Dua. Boleh tak berlaku kat kita juga? Quran kita macam mana? Semua boleh baca lagi ke tak? Ramai lagi boleh baca. Ada tak yang tak boleh baca? Jadi nak kena buat apa? Kita tak nak jadi macam sampai masalah macam ni. Ayat kena buat apa? Kalau tak boleh baca, kena buat apa? Panggil, mari baca Quran, belajar baca Quran. Gagap pun tak apa sampai tak gagap. Gagap pun Nabi kita dapat pahala. Kan? Kenapa baca WhatsApp laju je? Bahasa Inggeris kadang-kadang nak baca juga. Kan? Jadi kadang-kadang manusia dia boleh baca. Contohnya kita baca banyak maklumat. Hari ni ramai yang suka baca kan? Nak pergi cuti-cuti kan dia tak baca. Haji, tempat ni best tak kan? Betul? Sana sini semua apa semua geografi dunia semua tahu kan? Dalam tu kadang-kadang kita tahu benda tu, kita pergi ke tak? Berapa lama nak pergi duduk? Kejap je betul, tak ada apa pun kan? Baliklah. Kadang-kadang kita ambil tahu maklumat yang kita pasti saya takkan pergi pun, cuma nak tahu je. Betul? Okay, sekarang ni dalam kitab Allah ni ada geografinya, ada sejarahnya, yang mana kamu tak nak tahu pun kamu pasti kena tahu. Kamu tak nak pergi pun kamu pasti pergi dalam ni. Negeri akhirat pasti pergi. Ramai tak yang pergi cek macam dia pergi cek tempat melancong nak pergi tu. Ni walaupun siapa pun nak deny, tak nak tahulah, dia akan pergi tempat ni juga. Dalam ni semua cerita dah tempat yang bakal kita pergi ni. Perjalanan akhirat dalam Quran ni kan. Tapi ramai tak nak baca. Ini masalah dia. Tapi duk pergi kan, begitulah kita di dunia ni. Jadi itulah syaitan memperdayakan manusia ni. Begitulah dia. Jadi sekarang ni Allah kata ni masalah antaranya. Jadi saya sebut berapa golongan. Pertama pengkhianat. Yang kedua, yang tak buat kerja. Ni memang langsung ni aku kerja aku lah. Yang penting dapat makan je ni dunia aku dah. Jangan kacau aku. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, jahil. Tiga ni lah punca rosak agama. Ada tak? Boleh tak? Kalau ada tiga ni dalam agama kita, rosak tak? Rosak. Ini yang berlaku pada Yahudi dan yang dulu ada Allah tak? Ada kitab Allah tak kat mereka? Ada Rasul tak? Ada. Kita ada kitab Allah tak? Ada Rasul tak? Sama kan? Sama. Macam tu caranya tadabbur ni. Okey. Jadi akhirnya bila dia la ya'lamun al-kitab wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab, apa jadi hidup dia? Illa amani. Dia akan sumbat semuanya angan-angan saja. Hidup dia begitulah keadaan dia. Sibuk dengan benda tamanni tu. Tamanni maknanya benda yang dia akan buat, lepas tu apa? Tinggal.
Itu namanya taman ni. Faham? Dia bukan bukannya long last kan? Yang macam tu. Betul tak? Taman ni tu maksudnya benda macam tu. Dia sibuk benda tu lah, seolah benda ni. Sedangkan dia pergi, tinggal habis, tak ada apa pun. Itu taman ni. Apa benda yang macam tu? Banyaklah taman ni ada 5 tu. 5 ni semua termasuk taman ni. Kalau manusia sibuk ni. Ini hanya alat je. Pertama, lahwun. Lahwun apa? Laibun. Apa laibun? Mainan. Nama pun mainan. Habis game, buang dah. Lepas tu, ambil lagi pula. Lepas tu, habis lagi kan? Macam tu. Okay. Yang kedua, lahwun. Hiburan. Sama juga. Yang ketiga, ni taman ni ada berapa? 5. Angan-angan Sama lah. Amaniyu terlebih bertahan. Amani ni jamak. Kalau satu, umniyun. Satu angan-angan. Jadi apa pertama? Hidup ni dihabiskan masa untuk jadi ni dalam hidup ni. Ni dia terkait dengan kehidupan. Satu, kalau kehidupan dia dihabiskan dengan laibun, maka ini dah termasuk golongan yang angan-angan di hidup dia. Isi hidup dia untuk ni je. Laibun, apa dia? Mainan. Yang kedua, hidup dia habiskan untuk lahwun je. Sama juga, hibur je. Tak ada ni, no life. Dia kata, no music, no life kan. Amusement, entertainment, apa lagi nak? Laibun, mainan. Ni hiburan. Yang ketiga, Zina apa? Perhiasan. Tak ada ni, tak boleh. Bukan salah. Ini semua ni hukum dia apa semua ni? Harus. Alat je, harus. Faham? Perhiasan apa? Umum, tak sebut barang apa. Ini saya ada satu dalil nanti saya bagi last. Sebelum tu nak bagi nampak kat sini. Di sini. Ayat tu. Ini 5 benda ni. Dia bukan tak ada asas, dia ada asas ni 5 ni. Okey. Hiasan apa? Hiasan umum, zinatul. Akhirah dia pakai. Apa dia? Tengoklah masing-masing. Ada orang hias dia kat mana? Kat gaya rumah dia kan. Apa lagi? Umum lah. Macam ni tak apalah kan. Jangan nak hiasan surat macam ni. Orang nak beli macam ni. Apa ni rasa hilang dah. Ustaz kata hiasan. Okey dah. Nak halang ni. Okey dah. Jangan buang yang dah elok ni kan. Maksudnya harus hukum dia untuk kebaikan lah. Tak ada. Hukum dia harus umum. Dia tak boleh lah kata haram ke apa umum. Jadi bagaimana kita menguruskan benda tu? Sampailah Allah suka ke ataupun menyebabkan Allah benci pula. Kita buang masa ke situ. Kadang-kadang tak habis-habis. Duk urut je kan. Apa lagi? Contohnya ini apa? Pokok plastik. Kan? Akhirnya masa dia sibuk kat rumah ngaji tak pun. Sibuk cuci, habuk kat pokok tu je. Kan? Lepas tu tengok lagi dia. Tak sedap pula macam ni hari ni. Besok ubah sana pula. Habis kat situ je. Pusing kat situ je. Tu habis dah tu. Kan? Tak habis lagi kat mana?
Zina lah. Apa lagi? Ada orang dengan pet dia, pet kucing dia. Semua banyak macam. Ada orang dengan kenderaan dia. Kan? Syed nak kena urut je kenderaan dia. Betul? Jadi benda ni, ada orang hias dengan apa? Ni bahaya, ni paling bahaya. Tak nampak ni yang ni. Ilmu. Apa lagi? Tapi tak pun sampaikan, tak buat apa, tapi bangga je, hias. Dia hias dia dengan apa? Supaya dia dipanggil orang yang orang ni akan dicela oleh Allah juga. Jaga-jaga. Sama juga. Hias dengan ilmu je. Sama. Tanya dia nanti, dia suka cerita ni, soal belajar sini, semualah macam-macam. Tapi tak boleh. Bukan berlebihan. Jadi itu semua hukum dia apa? Hukum dia harus. Tapi ingat, jangan, benda tu lah kena faham. Macam mana kita aturkan, kita faham. Jadi sekarang ni hias dah. Yang keempat, nama dia tafakhur. Tafakhur ni sembang aja, sembang kosong. Sembang apa? Saling. Kan, ni fakhara bukan apa? Fakhara ni proud, bangga-bangga. Saling berbangga-bangga. Berbangga-bangga dengan pencapaian dunia. Saling berbangga dengan pencapaian dunia. Tentang apa dia? Harta, anak-anak. Dia punya kedudukan harta dia dan dia punya kedudukan anak-anak dia. Ni tafakur. Kemudian yang kelima, nama dia takasur. Jadi tafakur. Yang ni takasur. Apa pula? Himpun. Himpun apa? Sama jugalah harta dan sama juga. Ni apa? Himpun, kumpul. Saling berbangga-bangga dengan pencapaian dunia. 5 ni termasuk bahagian taman ni. Kalau 5 ni lah hidup dia. Dia buat. Hukum dia apa? Nak kumpul harta boleh tak? Ni semua. Pencapaian dunia kena kejar tak? Boleh kejar, silakanlah. Buatlah. Jadi ayat ni dalam surah 57 ayat 20. Bukan, surah 57 ayat 20. 57 ayat 20. Surah 57 ayat 20 sorry. Itu surah berapa? (540). Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lam maksudnya Allah perintah ke apa tu? Tu perintah Allah tu. Jadi kita kena buat dah. Fi'ama, i'lamu, belajarlah sama kamu sedar hakikat sebenarnya. Yang kalaulah orang tu dia punya hidup dia memang kegunaan untuk dunia je. Untuk dunia ni apa dia? Hanyalah cara fikir dia tu berkisar dia punya harian dia dalam otak dia 5 ni je. Apa dia? Tak ada 5 ni, dia hidup dia tak sempurna lah bagi dia. Apa dia? Tidak lain orang yang hanyalah pandang dunia ni, hidup dia hanyalah pertama apa? Nampak? Lahibun. Kedua, lahwun. Ketiga, zinatun. Keempat, tafahur bainakum wa takatsuru fil amwali wal. Ada berapa? 5 ni je. Okeylah. Orang beriman zaman Nabi kan, ada tak yang sempat fikir 5 ni? Ada tak yang tak sempat langsung 5 ni langsung tak ada? Siapa? Bila Rabah sempat hidup dia 5 ni. Tak sempat kan? Sumayyah keluarga Yasir sempat. Ibnu Mas'ud sempat. Tak sempat. Begitulah mereka orang yang masuk syurga. Itu kita pun doa, ya Allah masukkan syurga bersama mereka juga. Ya, tak salah doa tu kan. Tapi kita nak sedar diri juga kadang. Faham kan? Jadi tu 5 ni. Ingat hukum dia apa tadi? Harus, bukan salah. Tapi ingat, ini menjadikan manusia boleh hidup dalam taman. Akhirnya matlamat utama dia hilang. Sebab benda ni lah penyempasan. Jadi Allah bila Allah sayang kadang-kadang, okeylah. Kalaulah hidup kita tiba-tiba tak ada peluang dalam benda ni, kita mampu tak dapat bahagia yang kekal? Mampu tak sebenarnya? Mampu. Sebab itulah ada sahabat yang sampai Mus'ab bin Umair tak sempat apa kan. Satu masa dia pernah dapat ni, Mus'ab bin Umair pernah dapat tak? Siapa tahu sejarah Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair, dia kita panggil apa nama istilah dia? Safarun Nabi apa? Duta Rasulullah. Dia duta Nabi sebab dia yang Nabi hantar pergi Madinah dulu. Antara dia lah orang Madinah mudah terima kedatangan Nabi lepas tu. Dia dakwah dulu dah. Dia ni orang yang ada semua ni. Asal dia dulu sebelum dia beriman dengan Nabi, dia ada semua ni. Kan? Lepas dia beriman dengan Nabi, sebab mak dia ahli perniagaan yang berjaya, mak dia. Apa yang tak ada, semua ada mak dia semua. Semua dia dapat. Semua dia boleh. Ahli perniagaan berjaya mak dia ni. Bila dia ikut Nabi, mak dia buat apa? Kad kredit dia, akaun bank dia semua beku. Macam itulah contoh. Habis semua dah tak ada dah, dia tak ada apa dah. Mak dia suruh tinggalkan Nabi kan. Tapi dia kekal dengan apa yang dia nampak ni, ingat iman dia. Dan Nabi hantar dia pergi mana? Nabi hantar dia pergi Madinah, apa pun tak ada. Selas pinggang je. Dia ada satu baju je. Dan baju dia, bila Nabi dan sahabat sampailah waktu hijrah, 30 tahun dia pergi Madinah berapa tahun ke berapa saya tak ingat. Mungkin 5 ke 6 sebelum hijrah. Ketika ni Jadi lama lepas tu akhirnya hijrah berlaku 13 tahun tu. Sahabat tengok dia kan,
Sahabat-sahabat yang susah dulu lebih senang daripada dia pula. Sahabat-sahabat tengok dia menangis. Dulu dia senang daripada kami ni. Nabi pun tengok dia menangis. Sebab apa? Baju dia tu dia jahit sendiri je. Ada koyak sini dia jahit, dia tampal. Hari ni kita kalau miskin sangat ada tak tampal baju dah. Ada pergi bandar je beli. Itu pun baju branded kat bandar tu kan. Beza tu tak sama tu. Tapi hebat tak dia? Hebat. Ada tak dia dapat satu masa tapi dia tinggalkan, ada tak dia rasa macam kesian saya tak dapat dia dapat 5 ni? Ada ke? Ada tak dia rasa rugi diri dia? Dia boleh tak nak kejar balik benda tu? Tapi dia buat ke? Dia buat apa lepas tu? Lepas benda ni semua tak ada kan, dia buat apa? Dia pergi mana, dia buat apa? Dia dakwah. Tiba-tiba, ya Allah dudukkanlah saya sebaik memasuk. Kamu buat kerja apa? Benda tu kita kena pastikan. Tengok kerja keras dia tu. Dia tak heran dah benda ni. Tak apa, saya tak ada benda ni, tak apa. Yang penting saya dapat apa? Cuba tengok ayat lepas tu. Lepas 5 tu Allah kata apa? Semua ni ibarat kama sali ghaisin. Hanya seperti apa? Hujan lebat ni dia ajabal kufar, yang mengagumkan siapa? Penanam tanaman tadi tu. Lepas hujan dia tengok tanaman dia terus hijau. Wah, gembira. Lepas ni orang kata apa ni? Kencanglah saya punya profit ni, punya hasil ni, jual, best ni. Tapi apa kan? Kama sali ghaisin ajabal kufar dapat semua tiba-tiba hilang. Seronok yang ni sekejap. Seronok dalam beriman, dakwah, buat kerja Allah tu, lepas ni dapat kekal. Nak seronok yang mana? Kenapa tak seronok? Tapi hakikatnya, itulah kita nak. Seronok dengan Quran ni, kita ajar ni, saya nak tahu, saya nak sampaikan, nak ajak orang. Ya, itulah yang kita kena enjoy. Sebab ini nanti dapat kekal. Kan? Ada orang dia suka, dia tinggalkan benda ni, dia suka apa? Nak dapat yang ni lah. Silakan, dapatkanlah. Tapi ingat macam tadi lah, hujan lebat, kejap dia nampak hijau, lepas tu layu, lepas tu hilang habis. Hancur, tak ada apa-apa dah. Sama ada barang ni hancur ataupun orang tu yang pergi dulu daripada semua ni. Faham? Hiasan kat rumah cantik lagi semua. Tuan rumah tu dah tak ada dah. Kan? Kereta dia dah make up cantik dah. Tuan kereta tak ada dah. Silap. Suami baru pula isteri dia pakai kereta. Betul tak? Macam itulah manusia ni. Permainan tadi kan, bangga dengan ni, dapat semua. Lepas tu apa? Tiba-tiba tengah main, mati sakit jantung tengah padang kan. Betul? Apa pun tak dapat. Begitulah kehidupan manusia. Jadi macam tadi itulah, macam tu je. Akhirnya apa? Yahiju fatarahu musfarran, kuning layu dah. Lalu hancur, lenyap, tak nampak apa, dah hilang. Apa yang dia nampak lepas tu? Wa fil akhirati, dipindah dah, pindah tempat dah. Rupanya ini benda yang ditemui. Apa dia? Dia nampak azab Tuhan tu. Kenapa azab dulu Allah sebut? Nampak azab dulu. Satu, ayat ni nak cerita tentang orang yang kalau orang tu ingkar, ya, kamu kena ingat nombor 1, azab. Ya, betul. Sebab itulah nombor 1 yang kita menyebabkan orang ni, contohnya, ramai orang dia suka buat baik, betul? Tapi dalam masa yang sama, dia tak tinggalkan maksiat. Jadi berkesan tak kebaikan? Tak dapat. Jadi kena seimbang. Kalaulah polis kata, kalaulah kita ingat undang-undang jalan raya ni kan. Jalan raya lah paling mudah sekali. Undang-undang apa dia? Lagi? Kalaulah tak ada semua tu. Semuanya undang-undang suruh buat jalan je dengan baik. Berhati-hati di jalan raya. Sekadar tu je. Lagi apa lagi? Saling menghormati sesama pemandu kereta. Tanpa ada apa? Kalau kamu langgar ni, kena saman. Kalau kamu ni, tak ada hukum tu. Hukum agak-agak berlaku tak kebaikan tu? Kita boleh cakap je hati-hati kan? Tapi kalau tak ada amaran, dapat tak orang tu buat? Tak dapat. Amaran pun, berarti amaran tu yang paling penting sekali. Sebab Allah sebab itu azab dulu. Menyebabkan manusia akan jaga diri dia. Kan? Kalau tak ada amaran macam mana? Tak akan terhalang lah benda baik nak buat. Semua orang cakap boleh cakap buat baik je. Dapat ke buat juga? Tak. Sebab tak ada amaran pula. Dia mesti seimbang. Sebab Allah kata, ke akhirat nanti ingat nombor 1. Apa dia? Kamu kena takut? Bila bermula azab? Ya ke? Dalam kubur je ke? Orang kafir azab dia bila mula?
Azab kalau dunia ni azab dia apa? Istidraj. Dulu dah azab dah. Allah memang halang dia untuk beriman. Itu dah azab dah. Azab paling bahaya tu lah. Kemudian sakarat dia tu, malaikat buat apa? Roh dia tak nak keluar sebab roh dia nampak yang ni je. Rupanya benda ni tak tinggal dah. Dia nampak yang tu. Dia nak keluar tak? Jadi dah seronok dah ni. Tiba nampak azabun azim tu. Dia nak keluar tak? Jadi dia tak nak keluar, malaikat buat apa? Malaikat pukul dia, nak paksa dia keluar. Azab dah mula-mula. Lepas dia pukul, terkeluar juga dia nanti masuk kubur. Azab lagi, na'udzubillah. Itulah. Namun ada orang kata apa? Wa ma ghafiratum minallah wa jadi sebab itu di sini Allah nak kata apa? Ada keampunan daripada Allah dan keredaan dia. Inilah yang patut manusia cari. Semua ni adalah satu benda yang sebagai ujian kita, yang mana Allah suruh kita cari. Apa dia? Apa dia? Haruslah. Harus ni boleh jadi apa? Baik atau buruk lah. Benda yang harus ni dia jangan ingat harus je. Asal harus je saya buat je lah. Tak. Dosa kepala. Itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kita ni tentang apa yang patutnya kita jadikan matlamat. Bahagian pertama ke bahagian yang kedua tadi ayat tu? Pertama ada 5, yang kedua ada apa? Yang kedua ni matlamat kita. Ada apa benda yang patut kita kejar? Pertama, satu, selamatkan diri daripada azab Allah. Takwa dengan azab Allah. Yang kedua, hidup ni cari buat semua, cari pastikan saya buat ni menjadi sebab lah saya diampunkan Allah. Buat kebaikan ni. Yang ketiga, cari ridwanullah. Maghfirah minallah. Azab Allah. 3 benda lah sepatutnya yang dididik pada matlamat hidup manusia. Gunakan semua ni. Kamu Allah bagi ni. Jangan guna untuk bangga ni. Guna untuk apa? Dengan apa yang saya ada kelebihan, saya nak buat apa? Saya infak fisabilillah ke, supaya dapat selamat daripada azab. Saya buat ni supaya dapat Allah ampunkan saya punya kekurangan banyak. Jadi Allah bagi kita nikmat ni, gunakan untuk 3 tu. Selamatkan diri kita dan dapatkan 3 perkara tu. Itulah Allah kata. Dan akhirnya kesimpulan ayat tu apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah dunia, mata'ul ghurur. Ni semua mata'ul ghurur je. Rupanya semuanya dah lenyap, tinggal tu je 3. Ya, nafsu. Tinggal tu je 3. Kalau lah hidup dia tersibuk yang ni, sempat tak dia nak fikir dosa dia? Hidup dia sibuk yang ni, sempat tak dia nak fikir tentang azab Allah yang gaib tak nampak depan mata ni? Hidup dia sibuk yang ni, sempat tak nak fikir dosa dia berbanyak nak dapat maghfirah Allah? Sempat tak nak fikir dia buat kerja ni semua Allah suka ke tak suka, redha ke tak? Sempat tak? Tak sempat. Balik pada surah kita. Ini amal ni. Keterangan ni tentang amal. Punca agama rosak sebab ada golongan yang hidup dalam amal ni. Ini yang berlaku pada siapa? Yahudi dan boleh tak berlaku pada golongan selepas ni? Boleh juga. Satu. Panjang kan? Satu ni pun. Amal ni. Punca agama rosak ada golongan pertama ni. Amal ni hidup dalam angan-angan. Hidup dalam angan-angan. Satu. Akhirnya rosak hubungan dengan Allah dan hubungan manusia. Sebab kerja ni tengok, masing-masing saling nak akan lawan satu sama lain untuk dapatkan. Okey. Perbincangan kita ni surah 3 ayat 1-12 tu boleh kan? Jadi mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah tu. Yang kedua, golongan yang cuba buka surah 3 ayat 187. 3 187. Ni golongan apa? Saya nak ni balik. Punca
kerosakan agama ada 3 golongan ni Ada 3 golongan ni. Ada 3 golongan. Satu tadi apa? Hidup dalam angan-angan dunia. Angan. Surah dia ni. Yang kedua, yang khianat. Ni golongan yang khianat yang ubah ataupun dan sembunyikan. Cuba tengok surah. Ni surah 2 78. Ni surah 3. Tadi ayat apa? Ni bukan khianat pertama. Bukan khianat. Yang tidak bekerja untuk tegakkan agama. Tidak bekerja untuk tegakkan agama. Ini punca kedua. Surah 3 187 kan? Surah 3 187. Ni. Dia tak bekerja untuk buat ni. Ni yang ketiga, punca ketiga. Okey, jumpa muka surat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Dan ingatlah ketika Allah SWT ambil perjanjian yang teguh kepada siapa? Orang yang diberikan dia sebut beri kitab, maknanya Allah utus Rasul, Allah bagi di panduan hidup. Kitab Allah. Apa perjanjian dia? Bila dapat ni amanah ni, apa patut dia buat? La tubayyinunnahu linnas. Kamu dah dapat, jelaskanlah pada maklum. Bekerjalah. Dia tak buat apa-apa pun. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Akhirnya agama jadi apa? Akhirnya sebab itulah Quran ni jadi kitab yang kenapa? Sebab tak ada orang yang nak jelaskan apa yang ada dalam isi ni. Akhirnya Quran ni jadi kitab yang suci. Dalam debu dan rak-rak saja. Betul tak? Ya. Isi dia siapa pun tak tahu dah. Semua hanya mampu pandang je. Bila tak ada orang yang buat kerja nak sampaikan, memanglah tak kaya. Ajar Quran ni tak kaya mana, janganlah harap nak kaya, tak ada. Faham? Tak ada macam tu. Tapi kita dah faham tadi kan. Kalau ketara macam tu, kalau kita fikir sifir macam tu, hari ni ada impian dia akan pilih. Hari ni kan kita diajar untuk itu. Sebab tu orang ni kalau pergi kerja, kalau dia bijaksana, dia buat apa? Dia mesti ambil pengalaman sini untuk supaya dia boleh dapat kerja tu, boleh naik pangkat lebih tinggi kan. Kalau lah macam tu, dia buat untuk ajar agama, agak-agak apa jadi? Boleh ke? Takkan ada orang nak ajar agama lah. Nabi ajar agama, sahabat macam tu ke? Ada tak? Bila berabah dan rajin sebab nanti dia tak. Agama bukan sifir dia macam tu. Kalau lah semua sahabat Nabi yang dulu-dulu, agama dia macam tu, cara timbang dia untuk ni, agama tak tersebar kita macam hari ni. Tak. Mereka dengan apa? Keringat dan darah. Bahkan Ibn Mas'ud apa dia tadi? Akhirnya dia mati. Dalam berjuang dia mati, perang Uhud dia mati kan? Apa ada pada dia? Dia ada semua tadi. Akhirnya dia mati, apa ada pada dia? Nak tutup kepala tak cukup kain. Nak cukup kaki tak cukup kain pun. Maknanya dia sifir dia macam mana? Adakah sifir macam kita nak tangga grade nak naik tu? Dia baca agama? Tak, bukan macam tu. Jadi sebab itulah akhirnya ramai tak orang yang sanggup buat.
tak ramai, susah mencabar. Jadi kita kena syukurilah nikmat Allah ni. Jadi Allah nak kata kat sini apa? Jangan, hendaklah kamu jelaskan benda ni kepada manusia. Janganlah kamu apa? Sembunyikan, maknanya buat apa? Tak buat apa-apa, berdiam, tak bekerja pun. Lalu apa mereka buat? Golongan ni buat apa? Fanabahuhu. Mereka buat apa? Mereka campakkan perintah ni. Nampak tak? Dia campak perintah. Perintah ni kata sampaikan. Jangan diam-diamkan. Sampaikan. Dia buat apa? Dia pun campak perintah ni ke belakang. Apa berlaku? Jadilah golongan ni yang Allah hina dia. Kan? Kalau semua kita buat macam ni juga, agama kita, orang Islam buat macam ni, apa jadi? Na'udzubillah, kita tak nak. Mesti ada sentiasa yang sentiasa dokong benda ni. Jadi mereka buat ni kenapa? Mereka campak belakang. Washtaru bihi samanan qalila. Sebab nampak apa? Nampak ni tadi, ni 5 ni dah punya pasal. Mereka tinggalkan perintah tu. Kan? Punca dia. Cari apa? Perhiasan dan sebagainya. Jadi Allah kata apa? Apa yang mereka buat tu, yang menjagakan mereka kaya, nampak macam hebat ni. Allah kata apa? Fabi syama yashtarun. Apa yang mereka buat sebenarnya buruk di sisi siapa? Aku kata, Allah yang kata. Kamu memang kata bagus, tapi Allah kata buruk. Na'udzubillah. Ni nombor yang kedua. Punca rosak agama, ada golongan kedua yang tak buat apa-apa pun. Golongan ketiga. Ini pengkhianat yang sembunyikan. Jadi golongan ni akan dapat laknat Allah. Cuba tengok surah 2 ayat 159. 2 yang ketiga. Pengkhianat yang sembunyikan kebenaran ni. Surah 2 ayat 159. Muka surat berapa? 24. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang buat apa? Sekarang ni dia aktif pula. Dia tadi satu tak buat kerja kan? Dia tak bayun, tak sampaikan. Yang ni pula apa? Mereka buat apa? Sembunyikan pula tu. Sembunyikan. Lengkap tak package untuk merosakkan agama? Lengkaplah. Satu orang yang jahil tadi, angan-angan hidup dia, tak peduli langsung pun, senanglah diperkotak-katikkan oleh syaitan ni. Yang kedua, ada tapi tak buat apa-apa pula dah. Kan? Yang ketiga, ini lagi bahaya, dia buat apa? Benda ni jangan bagi tahu. Sembunyikan pula. Oh, dia tukar ni. Jadi orang yang sembunyikan ni, apa yang kami turunkan daripada keterangan penjelasan dan juga kemudian apa? Cara praktikkan penjelasan tadi. Dua ni. Faham? Dua ni ayat ni, bayyinat wal huda, maknanya apa? Theoretical and practical. Dua. Sembunyikan. Dihalang benda ni. Sesudah kami jelaskan kepada manusia. Mana ada yang buat, dia lawan pula, dia sembunyikan pula. Kita nak jelaskan, dia nak sembunyikan. Okey. Ni. Jadi Allah kata golongan ni apa? Berat tak? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul, semua makhluk, jin, malaikat, manusia
laknat dia. Sebab apa? Sebab itu dalam hadis Nabi sebut innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Hadis itu panjang. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya malaikat, sesungguhnya makhluk yang ada di langit, penduduk langit, seluruh penduduk bumi, semut-semut yang ada dalam sarang dia, sampailah semua ikan-ikan makhluk yang ada dalam laut mendoakan keampunan bagi siapa? Manusia yang berdakwah, yang ajar manusia kebaikan. Lawan dia apa pula? Lawan dia tadi. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi, semut-semut yang dalam sarang tu, lagi ikan, semua makhluk yang dekat laut, buat apa? Doakan laknat pula bagi orang yang sembunyikan tak nak ajar orang kebenaran. Mafhum mukhalafah dia macam tu. Itulah maksud dia. Besar tak laknat dia? Besar. Sebab apa? Mereka lah menjadi punca utama. Akhirnya ilmu agama terhenti. Dan akhirnya ramai orang ajar. Sebab ni lah, sebab dia ni lah. Sebab itu Allah kata azab dia tak akan diringankan. Serupa je. Walaupun dia tak buat perbuatan jahat orang tu, tapi kerana dia tak ajar orang tu macam mana nak buat baik, akhirnya dia serupa macam buat jahat sama juga. Azab dia serupa macam tu juga. Berat? Memang berat lah. Berat. Sebab tu Allah kata, ada peluang tak Allah sambung ayat 160. Apa dia kena buat? Kalau nak selamat daripada kena laknat, apa dia kena buat? Ayat 160. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Kecuali orang-orang yang apa? Taubat. Dia tadi tu juga lah, yang kembali kepada Allah bertaubat. Dia buat apa lepas taubat? Bukti dia betul-betul taubat. Dia islah, dia buat pembaharuan, dia perbaiki diri dia, perbaiki apa yang rosak tadi. Dia mantapkan diri dia sendiri tadi tu. Kemudian dia buat apa lagi? Wa bayyanu, dia buat apa? Dia jelaskan balik, dia dakwah, dia terangkan balik. Berat ni nak buat ni kan. Dia nak selamatkan balik apa yang telah pun rosak tadi, yang punca dia. Jadi disembunyikan, dah rosak dah. Jadi ingatlah, menyembunyikan ni adalah satu kerosakan, perbuatan yang merosakkan. Jadi akhirnya dia kena punya faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur. Mereka lah orang yang aku terima taubat dan aku maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Macam mana Allah terima taubat? Sebab dia buat tiga ni. Dia buat apa? Dia taubat, dia baiki diri, dia sampaikan balik. Taubat, perbaiki diri, betulkan diri balik, kemudian sampaikan. Tapi orang yang kekal tadi, apa berlaku pada dia? Ayat 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang ingkar maksud dia tengok konteks kepada perbincangan. Perbincangan ni cerita keingkaran yang dia buat apa dia? Disembunyikan apa yang Allah turunkan tu. Bukan cerita ingkar ni dia buat zina ke, bukan ni. Ingkar ni perbuatan tadi tu, perbuatan buruk yang dia buat tu. Jadi dan dia mati dalam keadaan macam tu juga. Wa ma tu wa hum kuffarun, dalam keadaan dia terus buat perbuatan apa? Sembunyikan
kebenaran tu, ulaika alaihim laknatullah. Mereka ni lah orang yang dapat laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Bahkan apa berlaku? Khalidina fiha, kekal di dalam neraka tu dan tidak diringankan azab. Kenapa Allah sebut macam ni? Kadang-kadang tanggapan orang macam ni, dia kata apa? Saya tak buat tu, cuma saya senyap je, saya tak buat apa-apa je. Saya tak buat jahat. Tanggapan dia apa? Dia selamat. Dia tengok kemungkaran, dia buat bodoh je. Walaupun dia tak participate sekali, tapi dia ni punca kepada apa? Benda tu dulu sepatutnya dia ada kuasa dia buat kan. Jadi dianggap, ditangkap apa? Dia tak akan kena lah. Ataupun kalau azab pun ringan je. Allah kata apa? Lalu yukhaffafu anhumul, tak, sama je. Na'udzubil, kita takut. Sama je. Tidak diringankan pun azab kamu, jangan mimpilah. Jangan mimpi. Walaupun kamu tak buat tu, tapi kamu tak halang benda tu. Jangan mimpi, azab kamu tak diringankan, sama je. Kan? Jadi walahum yunzarun, dan kamu tak diberikan tempoh pun, super je. Allah bagi na'udzubillah. Itulah kesan ni, 3 punca ni. Ini yang berlaku pada agama. Jadi sekarang mereka ni balik pada ni surah ni, nampak apa kata mereka ni? Berkata Yahudi, Nasrani ni ala syai'in, bukanlah Nasrani ini di atas sesuatu pun. Maksudnya apa? Nothing, tak ada apa-apa. Nasrani ni nothing, tak ada apa-apa dia ni. Tak boleh pakai. Sesat dia ni. Salah, dia ni salah. Yang betulnya kami. Kemudian kata yang satu lagi pula, dan sesuatu pun maknanya tak ada apa-apa lah maknanya. Tak ada pegang apa-apa kebenaran pun dia ni. Tak boleh. Sebelum ni mereka dakwa kan, kami je masuk syurga. Yang ni pun dakwa, kami je masuk syurga kan. Sama. Yang ni pun dia kata, mereka ni tak bawa apa-apa ajaran mereka semua tak boleh pakai. Satu pun tak boleh pakai. Golongan ni tak betul. Kata golongan Nasrani pula, waqalatin, dan telah berkata oleh iaitu siapa? Oleh Nasrani pula, orang-orang Nasrani. Laisa sama juga, tiadalah ataupun bukanlah Yahudi, orang-orang Yahudi di atas sesuatu pun, sama juga. Jadi masing-masing merasakan diri masing-masing dia yang paling baik dan betul. Okey. Tiadalah. Sama je. Okey. Jadi ni perangai ni boleh tak diikat kita juga? Boleh. Ala ni terlepas ala syai'. Aisatil yahudu ala syai'in. Okey, cuba tengok. Wahum. Wa ni maknanya apa? Bukan dan, wa ni sedangkan. Sedangkan mereka yasluna al-kitaba. Mereka membaca terbalik pula. Mereka membaca tilawah. Membaca ni perkataan apa? Akan al-kitab. Allah sebut tak kitab apa? Dalam ni tak sebut, maknanya apa? Umur. Sebab dua-dua ada kitab. Kitab sebenarnya hakikatnya siapa punya kitab? Baik. Siapa punya kitab? Dua-dua kitab siapa? Dua-dua kitab Allah, dua-dua saling terangkan. Tak boleh tinggal satu, dua-dua sama je. Kehadiran Injil untuk menjelaskan Taurat tu sama je. Tak boleh dipisahkan pun. Okey. Jadi dua-dua daripada sumber yang sama. Contohnya seorang anak ni pun seorang yang ada dengan guru yang sama kan. Murid ni. Tapi satu ni A kata B tak betul, B kata A tak betul. Dan bila tanya A dengan B ni, kamu dari siapa?
daripada dia juga sama. Tapi yang ni kata ni tak betul. Kita umat Islam hari ni semua baca Quran tak sama-sama. Ramai tak yang kata ni tak betul, ni tak betul. Kitab kita satu je, sama. Apa pun. Tapi lepas tu kata apa? A tak betul, B tak betul, C tak betul sampai Z tak betul. Kan? Jadi kata-kata tak betul ni boleh tak dipakai dalam agama ni? Tuduh macam tu je. Boleh tak? Tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Untuk hukum sesuatu ni, betul ke tak betul, dengan apa tadi? Qul hatu burhanakum in kuntum, dengan hujah. Tapi yang paling senang sekali ialah agama. Agama tak payah. Tapi dalam hal tadi kan, tengok masuk mahkamah dalam hal apa? Kes-kes. Semua tengok. Bawa bukti itu kan susah nak sabit kan. Tapi agama tak payah. Kamu hukum je dia, selesai masalah. Lantak pi. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Itulah agama rosak. Jadi ini perangai siapa ni? Sama tak dia? Kita yang sama. Tengok. Yang ni kata ni tak betul, ni kata ni. Kita nak ke buat macam ni juga? Apa punca ni? Golongan ni berlaku? Sebab punca sebenarnya ni tiga ni. Ramai yang jadi macam tu. Jadi sedangkan orang kata, sebab tu orang kata, sedangkan macam mana mereka boleh bawa dua-dua ni dakwa macam ni? Sedangkan mereka dua-dua baca kitab yang sama. Kitab ni sama daripada aku. Sebut ni kitab Allah. Dua-dua kitab Allah. Taurat kitab Allah, Injil kitab Allah. Hari ni Al-Quran ni kitab Allah juga. Jadi Allah teruskan dalam ayat seterusnya, kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Okey, sekarang ni ada satu golongan lagi. Sekarang ni cerita sebelum ni cerita golongan yang ada kitab Allah. Kan? Ada ilmu lah sepatutnya sebab dia ada guidance. Dia ada rasul. Masing-masing tuduh. Saling tuduh-menuduh. Yang ni tak betul, kami yang betul. Yang ni pula ni. Sedangkan sama je maknanya sekarang ni salah kitab ni ke kitab ni yang rosak ke mereka yang rosak? Jadi jangan salahkan Indo. Salahkan penganut. Tu saya kata tadi, nombor tadi. Yang rosak kat agama ni, agama tu memang tak betul ke ataupun penganut dia? Ya, penganut ni yang bermasalah sebenarnya. Islam ni. Jadi Allah kata seterusnya seperti apa? Seperti itu juga qala telah berkata oleh siapa? Oleh ni orang-orang yang Allah bagi bahasa lapik ni, la yang namun tidak mereka. Maksudnya apa? Dia sebut mereka tak tahu maknanya jahil. Sama mana qala allazina jahilu lah, orang yang jahil sebenarnya. Tapi orang tak guna jahilu, apa dia? Orang yang tak tahu. Dia tak tahu. Tak sebut jahil. Hakikatnya tak tahu sama tak dengan jahil, lebih kurang sama ya. Okey. Demikianlah juga orang yang tidak tahu ni, mereka pun cakap sama macam mereka ni orang yang ada kitab. Siapa mereka yang tak tahu ni? Mislah akan yang serupa daripada perkataan mereka, siapa? Yahudi dan Nasrani ni. Siapa yang cakap ni? Ni orang musyrik Mekah pun cakap benda yang sama. Muhammad tak ada apa-apa. Kami ni yang bawa Nabi Ibrahim. Moyang kami Nabi Ibrahim. Yang Muhammad bawa ni entah mana-mana dah. Sama juga. Tapi mereka ni apa? Musyrikin. Sembah berhala. Jadi maknanya Allah nak kata apa kat sini? Allah sedang cela siapa? Golongan yang ada kitab, yang ada ilmu. Tapi Allah kata bila perangai macam ni, sama je macam golongan yang langsung tak ada kitab. Sama, tak ada beza pun. Walaupun title dia besar. Dia ada agama, Yahudi. Yang ni ada sebut tak agama dia apa? Tak ada. Tapi ucapan mereka sama macam orang yang bodoh juga. Mereka ada agama, dakwah baik ni pandai. Tapi ucapan mereka tak ubah macam orang yang
tak ada agama langsung ni kat Mekah tu, super je. Jadi akhirnya ilmu yang ada ni, bila manusia ni tak ambil dia balik, akhirnya dia jadi jahil juga. Bahkan lebih teruk daripada orang yang jahil, memang tak ada ilmu, memang yang tak tahu, tak ada panduan. Jadi sebab itulah ayat ni celaan besar kepada golongan yang mendakwa mereka benar tanpa bawa apa-apa hujah yang nyata pun. Cuma dakwa begitu saja, kosong. Begitu juga kita yang hari ini kita boleh berbangga sebagaimana Allah sebut dalam surah 3 ayat 188. Tadi 187 kan? Sambungan dia 188 pula. Inilah orang yang suka dia berbangga, tapi sebenarnya dia kosong. Tak buat apa-apa, dia bangga pada nama saja. Surah 3 188 pula. Jadi kita boleh bangga dengan nama Nabi kita, tapi ingat kalau kita golongan yang mana? Tak buat kerja, tak buat apa-apa, kita bimbang termasuk dalam golongan ni. Surah 3 188. Ni tengok ni, dia farhi, dia gembira dengan title yang dia pegang. Bahkan dia dipuji dengan benda ni. Dia suka. Allah kata dalam ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adabi walahum azabun alim. Janganlah engkau menyangka orang-orang yang mereka gembira dengan apa yang mereka telah atau lakukan, mereka telah buat tu. Dan mereka yuhibbu, suka mereka ni dipuji dengan apa yang mereka tak buat pun. Mereka suka, oh dia ni ada Nabi dia ni kan. Tapi mereka tak buat pun ajaran Nabi dia. Kita suka dipuji agama kita, Nabi kita ni bagus. Kita tak buat pun ajaran Nabi kita contohnya. Sama tak? Perangai boleh sama. Dan kita perasan kita ni apa dia? Oh, boleh masuk syurga yang lain. Sedangkan kita tak dakwah kat orang, tak cakap pun. Kan? Jadi Allah kata apa? Jangan engkau sangka orang yang macam ni dia gembira dengan apa? Bahkan mereka dipuji pula tu. Diangkat. Mereka tak buat apa benda tu. Janganlah engkau sangka mereka apa dia? Mafazatun minal azab apa? Selamat daripada azab kalau tiga benda ni. Hidup dalam angan-angan. Lagi tak buat kerja pun untuk tegakkan agama ni. Bahkan sembunyikan. Tapi perasaan apa dia? Ahli syurga. Jangan macam tu. Ini ayat ni cerita kat siapa juga? Terutama yang cakap ni lah. Yang perasaan ahli syurga walaupun duduk depan ajar Quran. Sama je. Itulah ayat ni nak terpelak kita semua. Jadi kerja kita buat apa? Kerja kita ni ke? Label kata kamu tak betul, kamu tak betul. Saya yang betul. Ini kerja golongan yang dah rosak dulu. Kalau kita buat, kita sedang ikut jejak sama. Bahkan perbuatan kita adalah perangai orang yang ni orang jahil. Jadi yang boleh hukum nanti selamat ataupun tak celaka atau bahagia orang tu siapa? Allah. Kerja kita hanyalah dakwah, sampaikan kebenaran. Sebab Allah kata apa? Ini kerja kamu. Tunggu aku yang buat. Allah kata apa? Fallahu maka Allah lah, biarkanlah Allah lah yahkumu, dia mengadili, yang akan menghukum dengan adil. Allah ni baina, di antara mereka. Bila hukuman tu betul-betul adil? Keadilan Allah ni terjemah sebenarnya bila? Sekarang bukan waktu nak adili betul-betul. Sekarang ni hidup ni ujian.
Ujian belum markah lagi lah. Nama pun Yaumul Ibtila. Bila nak dapat markahnya? Di antara mereka. Boleh tak time exam SPM tu kan, murid tu pun okey bawa ambil paper, nak markah terus, boleh tak? Boleh tak? Dia dah siap dulu, dia nak markah dulu, tak boleh. Kecuali dah kalau main quiz tu. Tapi tak, cikgu akan bagi semua dah dapat semua result dah okey, semua dah dapat. Ada seorang lagi tengah buat exam lagi tu. Oh, paper dia belum dapat lagi. Boleh dapat markah ke? Semua mesti apa? Paper dah selesai hantar, baru boleh nak kira markah, betul? Sekarang ni markah nak kira sekarang ke? Ramai lagi. Kiamat belum berlaku. Kiamat berlaku semua mati nanti baru diangkat amalan semua nak sampai. Baru kira markah masa tu. Tengok siapa betul, siapa hidup sekarang dengan ilmu menyampaikan kebenaran. Tengok yang benar. Daripada siapa kebenaran datang? Allah dengan Quran tu. Jadi sekarang ni fallahu, maka Allah yahkumu bainahum. Bila? Yaumal qiyamah. Sabarlah kita dengan kerja-kerja yang benar ni. Qiyamati, pada hari kiamat. Hari kiamat ni macam mana tu? Hari kiamat ni bila dapat ada tahun utama ni apa? Qiyam apa qiyam? Qiyam berdiri. Kan? Qiyam ni berdirilah. Jadi kita pun qiyamul lail. Qiyamul lail kita berdiri je ke? Hidupkan malam tu ada kan? Maksudnya tak semestinya berdiri. Ada orang yang lepas dia solat tadi tu, dia pun duduk kejap baca Quran pula. Lepas tu dia bangun balik, betul? Tapi bila sebut qiyamah, tak nak berdiri pun kena berdiri juga. Hatta kena tak ada kaki, ada muka, berdiri kat atas muka. Diri je, tak ada masa nak duduk dah. Berapa lama nak berdiri? Sampai samat masuk syurga lah. Dahsyat tak hari ni? Dahsyat lah maknanya tu. Itulah kiamah tu. Sekarang kalau perhimpunan pun bukan ngelat. Ni hari nak ngelat ke? Tak. Ada 3 je keadaan manusia. Dia akan berjalan dengan kaki dia. Lagi dalam keadaan ada selipar tak? Tak ada semua kan? Lagi ada yang akan ada kenderaan. Yang ketiga, jalan dengan muka dia. Dan dia akan henjut semua duri-duri yang ada tu dengan muka dia tu semua. Dahsyat tak? Dahsyat. Inilah perjalanan. Nombor 2 dengan kenderaan, nombor 3 dengan muka dia. Sebab apa dengan muka? Ini bagi orang yang kat dunia dia tak gunakan semua. Sebab semua panca indera, saluran hidayah semua kat muka kita ni. Kita ada mata, Allah bagi telinga kan? Semuanya ni saluran ni. Air dia tak pakai ni. Dia tak pakai. Jadi lebih baik tak payahlah dia letak muka dekat bawah. Dia hinakan apa yang Allah bagi yang mulia ni, dia hinakan kat dunia. Sekarang Allah hinakan dekat akhirat, Allah bagi dia jalan atas muka dia je. Ada Quran tak nak tengok ni, tapi tengok benda lain. WhatsApp 23 jam, Quran mungkin sejam pun tak ada. Seminggu tak baca Quran pun tak ada masalah. Bertahun-tahun tak hidup, tak faham Quran pun tak ada rasa apa. Kan? Dia guna kat mana semua ni saluran ni? Disumbat semua ni masuk. Semua ni masuk. Kan? Dia akan jalan dengan muka dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kena sedar benda tu. Hukuman yang adil Allah akan bagi bila? Bagi orang beriman dia akan gembira hari ni. Hari kebangkitan. Inilah hari paling gembira bagi orang beriman. Nak gembira, biar gembira, simpan kegembiraan tu sekarang ni. Sekarang ni boleh seronok. Speed untuk apa? Sekejap lah. Pastikan seronok kita sesuai dengan apa dia? Keampunan dan redha Allah ni. Seronok kita tu boleh selamatkan kita daripada azab Allah. 3 benda ni. Jadi Allah yang akan hukum mereka pada hari kebangkitan nanti, hari berdiri seluruh makhluk. Tak boleh duduk tanpa izin Allah pun. Bukan tak boleh duduk, cakap pun tak boleh kan. Hari ni kita cikgu suruh senyap, kita cakap juga kat belakang kan. Tak, ini makhluk semua nak cakap pun Allah tak izinkan. Apa lagi nak duduk. Faham hari ni? Jadi fima pada apa yang kebangkitan. Apa ni ejaan ni? Kebangkitan. Pada segala apa yang adalah
Dahulunya ketika di dunia dulu, padanya mereka apa? Berselisih. Segala apa yang dahulu ketika dunia, padanya mereka berselisih. Selisih dah ni. Yang ni kata tanpa ilmu ni. Fi ma kanu fihi yakhtalifun. Jadi kerja kita dalam hal fihi, pada apa yang padanya yang mereka berselisih. Jadi inilah cerita ayat ni nak menceritakan yang terakhir lah ni. Lepas ni Allah masuk tentang orang yang zalim. Dan orang yang zalim ayat 114. Nanti kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang kita boleh belajar daripada ayat ni. Hari ni ibrah untuk siapa ni? Untuk kita yang baca. Sampailah orang yang beriman baca ayat ni sampai kiamat, boleh baca lagi ayat ni. Bukanlah cerita ni untuk semata-mata cela orang Yahudi Nasrani saja, tapi untuk supaya kita juga tak tercela dengan ikut balik apa yang mereka buat, ulang perangai yang sama. Jadi itu saja untuk tengah hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Di Ramadan semakin dekat, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan tersebut dan kita isikanlah bulan-bulan itu dengan apa? Sebab mulianya Ramadan. Apa sebab mulia Ramadan? Al-Quran. Sebab tu Ramadan dimuliakan. Dan sebab mulia Ramadan lagi dah satu malam. Malam apa? Malam tu mulia macam 1000. Sebab apa juga? Sebab turun Quran juga pada malam tu. Subhanallah. Jadi janganlah kita sia-siakan momentum kita cinta Quran pada sekarang ni kan, semangat ni. Teruskanlah dengan buah-buah kebaikan daripada Quran yang kita dah dapat ni untuk kita kutip lebih besar pada bulan Ramadan. Jadi siapa yang ada kelapangan, saya ada buat Ramadan 20 hari. Surah Fusilat di Masjid Ridwaniyah. Di Kuala Kangsar. Tapi pagi lah, 9 sampai lebih kurang awas. Hari Khamis kelas kita ada insya-Allah macam biasa kan. Sambung tadabbur ni bulan Ramadan. Jam 10.30 lah. Boleh? 10.30 sampai pukul 11.30 lah, kita buat sekejap je. Itu nak kena janji juga ni kan. Saya kata sekejap, tengok lama juga minta maaf. InsyaAllah kita bulan Ramadan sambung ayat ni macam biasa. Tapi sebenarnya Ramadan ni lagi buat sikit ke lagi buat panjang? Lagi panjang kan. Sebab Perang Badar berlaku bulan berapa? Bulan Ramadan lagi kerja keras. Ni kita akan buat sampai petang lah. Kita buat singkat. Ramadan lagi kuat, kalau puasa lagi kuat kan. Okey. Jumpa lagi insya-Allah, panjangkan umur kita sampai Allah memballighna Ramadan ya. Sampaikan kita bulan. Baik, aku qauli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'ani ahlika wa khasatik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.